Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di talian, di mana akan kami hubungi melalui kemudahan Skype sebentar saja lagi. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah total lockdown, bagaimana survival usahawan. Dan tetamu istimewa yang sudah pun bersiap sedia melalui Skype, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Azizan Osman yang merupakan mentor usahawan dan juga pakar pemasaran nombor 1 Asia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Tuan Syarkawi. Lama kita tak bertemu sebenarnya Datuk ya. Lama. Datuk sihat ya? Macam lockdown kita. Itulah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun dalam recovery lepas COVID bulan 1 second hari itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Tok, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan kita tahulah siapa yang tak kenal dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Tetapi kalau kita melihat kepada situasi terkini tu, tadi pun Datuk sentuh tentang negara yang dilanda pandemik COVID-19. Kemudian sekarang ini kita pula sedang mengalami PKP 3.0, total lockdown. Dan bagaimana pandangan Datuk? Apakah ianya telah memberi satu kesan yang cukup serius sebenarnya kepada para usahawan di negara kita ini, Tok? Tuan Syarkawi, selepas kita melalui PKP 1.0 kan? Ya. It has been, dia dah lebih kurang 16 bulan saya fikir. 16 bulan kita melalui fasa boleh berniaga, tak boleh really berniaga. Ya. Dan ramai usahawan di luar sana saya dapati mereka dah berada pada state yang exhausted. Sebab kalau ke tahun lepas, kalau PKP 1.0, mungkin ramai yang ada sedikit reserve. Mereka mampu bertahan. Ya. Dan Alhamdulillah dapat support daripada kerajaan, banyak inisiatif yang dibuat. Jadi sikit sebanyak dia membantu, definitely membantu ramai untuk survive last year. Dan bila kita mula balik tahun ni, ramai orang punya expectation adalah bila kita tengok numbers is getting down and lower. Yeah. So kita tengok semua orang adalah macam confident, kita boleh berniaga macam biasa. Boleh start pick up. So people, ramai usahawan dah start masuk gear laju lah. Dia macam, jom kita let's recover, kita rebuild. So macam all out lah. Tapi tiba-tiba unexpected situation ni berlaku dan total lockdown ni. Jadi kita dapati 1.1 juta SME kat luar ni. Ya. Saya dapati kali ini dia adalah sangat mencabar. Sangat mencabar. Bila Datuk sentuh tentang soal ini, Datuk, saya tertarik hati. Datuk, kita kembali semula dengan PKP 1.0 dulu. Ini pun Datuk sentuh sebentar tadi. Tetapi jelas bahawa apa yang dilakukan oleh Richworks International, ianya sesuatu yang boleh yang amat membanggakan kita kerana telah berjaya mencatatkan kejayaan dan juga peningkatan luar biasa. Walaupun ketika itu kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga PKP 1.0. Apa rahsia sebenarnya yang digunakan oleh Richworks International untuk menaikkan semula ataupun memberi sinar baru dan juga sinar harapan kepada para usahawan kita, terutamanya mereka dalam PKS ini, Tok? Dalam usahawan bimbingan Richworks, apa yang kita buat tahun lepas, sebelum kita melalui PKP 18 Mac. Jadi seminggu sebelum 18 Mac, saya pun tak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi apa yang saya belajar dan saya faham adalah, walaupun kita melalui situation yang lockdown, tapi satu benda yang best tentang Malaysia ni, atau satu benda advantage yang kita ada compared to negara-negara yang mungkin kurang membangun, kita adalah berada pada state yang internet coverage kita agak bagus. 80, saya recall balik figure dia, 28 juta orang mempunyai akses kepada internet, mempunyai akses kepada social media. So perkara pertama yang betul yang kita buat tahun lepas adalah, dan even tahun ni, saya mengingatkan kepada usahawan, of course ada yang sangat terkesan, bisnes yang melibatkan pelancongan, bisnes yang melibatkan hotel, sangat terkesan, saya faham, dan banyak industri terkesan. Tetapi the least, paling kurang apa kita boleh buat, kita cuba gunakan social media dengan agresif, dengan bagus, yang mana kita boleh connect dengan ramai orang di social media. Ada 28 juta orang menggunakan social media sehari. Yang saya rasa itu satu benda yang
telah membantu ramai. Ini salah satu daripada orang yang kita bimbing, alhamdulillah. So ketika PKP tahun lepas, saya bersyukur mereka ni berusaha nak survive, semua nak survive. Jadi tapi satu benda yang betul yang mereka buat adalah mereka gunakan social media dengan maksimum. Tuan Syargawi, kita ada social media yang you boleh buat TV channel you sendiri. Betul, ya. You boleh buat live dekat Facebook, Instagram, kat YouTube, kat TikTok. Terlalu banyak platform yang you boleh gunakan untuk you engage dengan pelanggan atau engage dengan prospek di luar sana untuk bantu mereka di rumah yang akses. Di rumah ni dapat tengok barang apa yang ada, produk apa yang ada, perkhidmatan apa yang ada. Yang mana yang bolehlah gunakan social media, insyaAllah. Itu satu perkara betul lah yang kita buat, dan alhamdulillah benda itu berlaku secara agresif. Research menunjukkan 9 jam average rakyat Malaysia menggunakan social media ketika lockdown. Betul. Sesuatu yang yang outstanding jugalah. Ini pun saya nak kongsi bersama dengan Datuk Wira lah, satu pandangan yang ikhlas daripada Datuk Wira. Mungkin ini soalan yang dia anggap agak panas sikitlah Datuk ya. Beberapa bulan dulu Datuk ada membuat satu kenyataan yang tular begitu meluas sekali di media sosial. Antara apa yang Datuk sebut ialah buat apa berniaga bertahun-tahun tapi masih tak capai jualan RM1 juta yang pertama setahun. Jadi apatah lagi 1 juta sebulan. Jadi kalau berniaga ke ataupun hanya untuk mengisi masa lapang. Mungkin Datuk Wira ada sebarang penjelasan mengenai statement yang Datuk buat ini. Apa yang dimaksudkan sebenarnya Datuk? Saya mengakui ada banyak salah tafsir tentang statement ni, dan saya tak tahu sama saya nak minta maaf atau macam mana. Tapi saya kenapa saya menulis pada waktu itu? Sebab saya ada orang yang cakap dengan saya, betul ke berniaga ni boleh capai macam tu? Betul ke berniaga boleh capai peningkatan? Dan bila kita melihat ramai anak didik saya, bimbingan kami alhamdulillah berjaya, macam tadi Durian Creek, berniaga biasa-biasa tapi boleh capai 1 juta. Dan result yang kita ada tu banyak alhamdulillah. So saya rasa sayangnya kalau ramai orang berniaga tapi dia mungkin tak tahu cara yang macam mana nak capai the first million tu. Jadi apa yang bila saya menyebut tu, saya dengan niat kita ada banyak free program Tuan Syargawi. Tahun lepas 400,000 orang attended online classes kita secara percuma. Even saya tengah bercakap ni, ada 30,000 orang yang kita malam ni, malam ke-9 kita ada business bootcamp secara free yang kita beri. Untuk nak bagi tahu boleh sebenarnya, insya-Allah. Jangan takut dengan keadaan yang berlaku, tapi cari jalan. Insya-Allah boleh. Dan kita nak bantu dengan siapa yang kita boleh bantu. Dan satu lagi isu juga, memang bila kita bercakap tentang Datuk Wira Dr. Azizan Osman, banyak persepsi masyarakat yang dilemparkan ataupun berikan kepada Datuk Wira, terutamanya pada tahun 2016 especially itu ya. Banyak pihak juga yang mengecam tentang usaha yang Datuk Wira lakukan. Tapi hari ini Datuk Wira dan Richworks antara pihak yang sangat aktif membantu usahawan. Jadi apa sebenarnya Datuk yang memberikan inspirasi dan juga semangat kepada Datuk untuk membantu para usahawan kita ni tu? Begini Tuan Syargawi, saya ni datang daripada background, ayah saya ni asalnya kerja kerajaan. Jadi saya datang daripada family yang bukan bisnes asalnya. Dan saya pernah gagal bisnes 98 sampai 9 tahun 2000. Saya gagal dan saya cuba macam-macam bisnes pada waktu tu dan tak boleh nak survive, tak boleh nak bina bisnes. Sehinggalah tahun 2001 saya dapat peluang dilatih, ditrain oleh satu organisasi antarabangsa yang buat syarikat pengiklanan, pemasaran, dan di situlah saya dapat peluang dilatih untuk handle advertising project, marketing project, dan kemudian saya dapat peluang diberikan syarikat untuk run advertising and marketing company pada waktu tu. Saya run telco project, banking project. Pada waktu tu saya dibimbing. Jadi pada later lepas 7-8 tahun saya run the organisation sampai saya run project peringkat ketua organisasi Malaysia. Saya decided untuk start training, start sharing, start bagi peluang kepada kawan-kawan saya yang terdekat yang kata tak tahu nak berniaga, dan saya start mengajar. Dan dari situ saya start rasa macam aku dulu pernah gagal, tak ada orang nak ajar, tak tahu macam mana nak bina bisnes. Dan hari ini someone
satu syarikat train saya, bagi saya peluang, bagi saya guidance sehingga saya boleh capai perniagaan yang agak bagus, alhamdulillah. Dan saya buat satu keputusan, apa kata saya berjuang untuk membantu lebih ramai orang untuk berpeluang untuk memulakan perniagaan dengan baik, kurangkan kesilapan. Dan juga alhamdulillah ada yang dah capai, hari ini saya bersyukur ada yang dah capai 100 juta jualan setahun. Ada yang tahun lepas saja lebih 50 buat 10 juta ke atas setahun. Walaupun mereka mula-mula mungkin berapa ribu je sebulan. Jadi saya cakap ni dengan niat, what if saya boleh bantu lebih ramai orang dengan bagi free session, dengan free program, tanpa any charges. Dan saya rasa ini perjuangan lah bagi saya. Ini satu perjuangan untuk mereka yang berniaga. Kan kesian tau pasal kahwin. Kita tengok orang yang berniaga ni, bila mereka tak tahu macam mana nak pasarkan barang dia, macam mana nak gunakan online dengan baik, macam mana nak produk bagus, tapi dia tak dapat buat orang tahu tentang produk dia atau perkhidmatan. Saya rasa ini satu yang terasa bestnya kalau saya boleh bantu lebih ramai. Alhamdulillah. Especially lepas kena COVID satu hari itu dan almost bertarung dengan nyawa. Saya rasa macam Allah bagi saya peluang kedua dan saya nak bantu lebih ramai orang. Itu yang minggu lepas saya, bila PKP lockdown ni berlaku, saya kata tiap-tiap malam saya nak bagi kelas free. Saya mengajar 3 jam, average 3 jam satu malam. Saya ajar step by step. Macam mana nak mulakan produk apa, online macam mana. Dan saya rasa excited dan seronok sebab saya dapat bantu orang. Menarik apa yang Datuk Wira sebut dan ianya sesuatu yang amat saya hormati sebenarnya, Datuk Wira. Tapi seperti biasalah, Datuk Wira, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan Datuk Wira, you don't go anywhere, just be where you are. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kerana kita membawa satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk anda ketika ini. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara di Bernama TV. Masih lagi kita bercakap tentang topik total lockdown, bagaimana survival usahawan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Wira, Dr. Azizan Osman, iaitu mentor usahawan dan juga pakar pemasaran nombor 1 Asia. Baiklah, saya juga nak dapat pandangan Datuk tentang satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya, Datuk, ya. Kita tahu kerajaan kita juga sentiasa membantu para usahawan, dan apabila kita menghadapi total lockdown ini, pelbagai pakej rangsangan ekonomi sebenarnya telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Dan yang terbaru ialah Pemerkasa Plus, iaitu yang berjumlah keseluruhannya RM40 bilion. Tetapi mungkin ada lagi perkara yang perlu dilihat secara serius oleh pihak kerajaan di dalam membantu usahawan, khususnya usahawan Bumiputera for their own survival sebenarnya, Datuk Sri. Tuan Syarkawi, kalau kita boleh kategorikan usahawan yang ada di luar sana, kita ada micro, small dan medium scale of usahawan. Dan saya rasa yang paling banyak terkesan adalah peniaga. Yang paling banyak terkesan adalah mereka yang tak biasa gunakan online dan social media sebagai platform. Mereka yang mungkin dalam bidang pelancongan, tempat pelancongan, jadi tempat tu sangat affected dengan apa yang berlaku dengan COVID. Of course, tak ada siapa yang minta apa yang berlaku ni. Tapi saya rasa cabaran yang dilalui ni tak mudah sebenarnya untuk kita semua, especially usahawan. Walaupun di mana pun level tahap dia. Dan so saya nak cakap, apa yang kerajaan cuba nak bagi ini sangat bagus. Dan kalaulah seandainya boleh melihat daripada beberapa aspek yang boleh sebab kita tak akan boleh recover dalam masa yang singkat. Kita pun tak tahu lockdown ni macam mana situation dia. This is a very challenging moment untuk usahawan secara keseluruhan. Dan kalaulah kita nak ambil masa nak recover dulu, takkan berlaku dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan kalaulah kita boleh dapat support seperti mana 1.0, yang mana kita dapat extended 6 bulan moratorium sehingga hujung tahun. Kita boleh dapat support on wage subsidizing program untuk 7.3 juta, saya fikir kaki tangan
pekerja yang digaji di bawah usahawan-usahawan dalam Malaysia ni. Saya fikir ini adalah satu perkara yang akan membantu kita sama-sama survive this situation. Dan dengan cepat kita boleh bounce back dan membantu kembali GDP kerajaan, yang mana kita tahu SME menyumbang 38% kepada GDP kerajaan as a total. So hopefully dengan vaksin recovery berlaku, so mudah-mudahan by end of this year semua orang boleh bertahan dan dapat support, dan lepas tu kita bolehlah recover tahun depan dengan baik, dengan cepat, insyaAllah. Saya fikir kalau saya boleh suarakan, itulah satu benda yang akan sangat membantu kita untuk going through this. Dan ramai yang sebenarnya reserve dah habis, nak bayar obligation, commitment, sangat critical sekarang. And I can feel that I saw that, saya nampak benda itu berlaku depan mata saya. Okey, Datuk Wira, satu lagi perkara juga yang saya ingin dapatkan pandangan Datuk Wira lah. Ialah kita tahu pandemik COVID-19 ini, dan kita tahu kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Tetapi kita bercakap tentang survival usahawan yang mungkin sebahagian besarnya telah pun terlibat bersama dengan Richworks International dari segi bimbingan dan sebagainya. Dari jumlah mereka yang mungkin dapat keluar daripada situasi yang begitu mencabar ini, apakah Richworks International, apakah Datuk Wira sendiri merasakan bahawa peranan yang dimainkan oleh Richworks International setakat ini sebenarnya mencatatkan kejayaan yang mungkin boleh ataupun amat dibanggakan sebenarnya? Begini, jawapan ya atau tidak sebenarnya sangat subjektif kepada pemahaman statistik numbers yang kita ada. Tapi apa yang saya boleh kata, contoh tahun lepas, bila ada 400,000 orang berpeluang dalam sesi virtual kelas-kelas free kita tahun lepas, ramai yang mungkin bisnes dia adalah electrician. Contoh, ada seorang ni, dia ni electrician, dia ni repair rumah, tapi bila total lockdown tahun lepas, dia tak boleh bisnes. Tapi sebab kita buat apa yang kita buat free session, dia masuk sesi itu suami isteri secara online, dan kemudian feedback yang kita dapat seminggu lepas tu, dia start buat live di social media. Tuan Syarika, itu tahu apa dia jual? Dia jual kari pak frozen. Oh, okey. Dia jual kari pak frozen. Yang the best part bukan dia buat pun, dia ambil daripada orang lain. Dan kemudian dia promote. Dan alhamdulillah, dia tak adalah dapat banyak, tapi dia dapat lebih kurang 5 ke 8,000 dalam masa sebulan dia start buat benda tu. And feedback yang dia bagi adalah at least benda tu membantu dia. Memberi sedikit sumber pendapatan untuk dia survive. Itu contoh, banyak contoh sebenarnya kita boleh bagi. Tapi dalam bimbingan yang terdekat dengan saya, ada lebih kurang 700 lebih usahawan yang memang depan mata kita catat perkembangan dia, growth dia. Alhamdulillah, daripada 900 juta setahun total sales 2019, pada tahun lepas ketika lockdown, semua orang gunakan gila-gila social media, gunakan dengan bersungguh lah, gunakan online. Alhamdulillah, jualan tahun lepas naik ke 2.2 bilion tahun lepas, daripada 900 juta. Jadi sangat, sebab kita ada report dia, kita ada numbers dia, jadi kita macam alhamdulillah. Dan sebab tu saya rasa macam kali ni berlaku lagi sekali MCO, saya kata saya minta Richworks, jom kita all out, cuba nak bagi tahu dengan seramai mungkin orang, kita boleh sikit sebanyak bagi you hala tuju macam mana nak survive. Sambil kita cuba nak tunggu recovery ini, kita buat sesuatu. Ada satu orang ni, Tuan Syarikawi, dia ni wedding tau, wedding sangat terkesan. Business wedding plan, buat majlis perkahwinan sangat terkesan. Macam mana kita nak online kan wedding benda tu kan, tak mudah nikah boleh. So apa yang berlaku tahun lepas, dia pun down, tapi alhamdulillah kita minta semua orang ni berfikir secara terbuka. Satu jalan Allah tutup, pasti ada jalan lain Allah buka. Pasti ada. Tak mungkin Allah tu sia-sia menjadikan satu benda tu sia-sia. Jadi apa yang berlaku, dia buat apa tau, dia adalah sambil duduk kat rumah ni, dia tanam pokok. Lepas tu dia cari jalan, aku nak dah tak tahu nak buat apa, dia tanam pokok, dia nak buat baja. Buat baja sendiri, DIY. Dia ambil kulit-kulit pisang ni, macam mana dia campur, bagi baja. Tak lama lepas tu dia tengok macam bagus. Jadi dengan izin Allah, bila dia buat tu, tiba-tiba itu jadi bisnes.
Dan Tuan Syarif takkan percaya macam berapa sales dia. Dia start bulan 8. Ya. Dan sekarang dah bulan 5 baru ni, berapa total sales dalam masa berapa bulan. Saya pun tak percaya. Saya pasti ramai orang tak percaya. Jualan baja dia saja mencapai 12 juta. Wow. Ringgit. Sebab apa? Sebab dia buat bisnes baja tu. Lepas tu dia start ajak sesiapa kawan-kawan yang nak berniaga baja, sama-sama berniaga dengan dia. Lama-lama benda tu macam, yalah orang duduk kat rumah agaknya, tak tahu apa nak buat. Dia semua pun beli, pakai. Tiba-tiba sales dia berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baja Nas, nama brand dia Baja Nas. Ya. Very interesting. Okey. Daripada contoh yang kita boleh nampak dalam kesusahan ada kesenangan. Betul. Ada hikmah. Daripada apa yang Datuk Seri sebut, mungkin sesuatu yang serius sebenarnya perlu difikirkan oleh para usahawan, terutamanya dalam menghadapi situasi total lockdown PKP 3.0 ini. Barangkali mengubah mentaliti, mengubah minda, mengubah pendekatan adalah sesuatu yang amat penting sebenarnya supaya dapat menyesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi nasihat Datuk Wira supaya ada keberanian sebenarnya kepada para usahawan untuk mengubah pendekatan mereka, mengubah dimensi bisnes mereka kepada sesuatu yang mungkin boleh memberi faedah dan juga memberi hasil kepada segala usaha mereka nanti. Pesanan daripada Datuk Wira. Secara jujurnya tak mudah ya. Sebab kita dah biasa meniaga satu benda tu bertahun-tahun. Tiba-tiba berlaku keadaan macam ni. Tapi apa yang saya cadangkan, mungkin you tengok orang lain yang dah buat sesuatu yang berjaya, tengok orang lain berniaga yang berjaya, dan adapt daripada situ. Cuba adjust. Kalau tak boleh yang apa yang buat sekarang, cuba adjust cara lain. Sama ada kita jadikan dia online ke, social media ke. InsyaAllah ada cara. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk Wira. Dan sesuatu yang saya kagumi tentang Datuk Wira ialah walaupun menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai dugaan, pelbagai persepsi daripada masyarakat, tetapi perjuangan Datuk Wira bersama dengan Richworks International adalah sesuatu yang harus kita salute sebenarnya. Dan sebelum kita berpisah dari udara sebenarnya, apakah Datuk Wira merasakan bahawa perjuangan Datuk Wira bersama rakan-rakan di Richworks International ini akan berterusan dan yakin dan percaya bahawa ianya akan menghasilkan sesuatu yang akan memberi manfaat yang begitu hebat kepada para usahawan kita yang mungkin terlibat bersama dengan Richworks International. Silakan Datuk Wira. 13 tahun kami terlibat di dalam training. 13 tahun. Benda yang paling memberikan kita kekuatan adalah bila kita melihat orang hidup susah, dengan izin Allah, dengan ilmu sedikit banyak kita bagi, dia buat, hidup dia berubah. Bukan setakat hidup dia berubah, dia bagi manfaat pula pada orang lain. Betul. Dia dapat bayar zakat, dia bayar cukai, dan ramai begitu. Jadi itu bagi kekuatan. Kalau kita stop buat apa yang kita buat, selagi Allah bagi kita peluang. Kalau kita stop, kita fikir macam, ramainya orang kat luar ni yang kita boleh bantu. Mungkin kita tak bagi duit seorang-seorang, tapi kita boleh bagi ilmu untuk macam mana dia boleh bina bisnes, bina kewangan yang lebih baik, insyaAllah. Jadi dia satu perjuangan yang saya percaya, dia bukan tentang bisnes, dia adalah tentang bagaimana kita boleh menaikkan taraf ekonomi bangsa saya dan juga bangsa Malaysia. Ramai anak diri saya juga adalah bukan daripada orang Melayu kita saja, Chinese pun ada, Indian pun ada. Jadi saya rasa seronok sebab kita dapat sedikit banyak menyumbang kepada, beri manfaat pada hidup mereka. Sebab saya percaya dengan hadis, baik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain, insyaAllah. Betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Azizan Osman kerana sudi bersama dengan kita. Tetapi secara ikhlasnya Datuk Wira, saya tak puas sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Wira. Jadi kalaulah PKP ini mungkin tak ada lagi, total lockdown pun dah tak ada, mungkin Datuk Wira boleh datang ke studio bersama dengan saya, duduk bersama dengan saya, kita sembang-sembang tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya Datuk Wira, dan saya mengambil mengundang juga. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan juga selamat berjuang kepada Datuk Wira dan rakan-rakan dalam Richworks International. Kita akan jumpa lagi insya-Allah Datuk Wira. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu saya pesankan kepada anda, kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19 ini. Jadi patuhilah segala SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.